Introduction to Basic SPSS Statistical Software, IBM, SPSS. Ini ada satu software yang kita guna untuk masuk data dan kita analyze dan kita nak result. Kita punya study, kita nak keluar daripada SPSS ni. Kita akan belajar ini, semua topik ni. Okay. Sebagai introduction untuk pengetahuan you all, SPSS ni adalah satu software. Maksudnya bila kita nak software ni, kita kena install. Di dalam USM ni, kita boleh install di PPKT. Pelajar perlu bayar RM10. Biasanya student-student yang buat research, diorang akan pergi install dekat PPKT. Masa saya buat study tahun lepas je baru. Saya buat version 24. Sekarang ni tak ada dah version 24 ni, dia ada version 26. Maksudnya ada benda baru yang dia tambah di dalam software dia ni. Maksudnya ada benda baru lagi lah. Okey, hak benda lama tu pun tak terkejar, so dia tambah lagi. Okey, dia boleh analyze semua jenis data. Maksudnya data yang datang daripada research, daripada database customer, macam kita buka syarikat. Kita ada customer punya database kan. So kita nak masuk dalam SPSS pun boleh. Google Analytics or even the server log file. Semua benda lah dia boleh. Dia boleh apa tu? Dia boleh proses lah. Maksudnya bukan untuk research saja. So dia boleh ambil data daripada semua ni dan dia boleh masuk ke dalam sistem SPSS tu. Okay, after opening data, SPSS will, ini data view. Okay. Data view ni kita nampak data lah. Ni, data dia 17 bulan April. Itu data kan. Ni jumlah pendapatan dia pun data. So ini dia panggil data view. View ni maksudnya page yang menunjukkan data. Okay. Apa beza dengan variable, ini data view lagi. Dia kata dekat sini dia ada data untuk yang responden yang lahir tahun 1979 dan seterusnya. Gender ni apa, kosong ni apa, satu ni apa. Kita yang masukkan data tu boleh letak. Kosong ni untuk lelaki, satu untuk perempuan, macam tu kita letak. Source ni kosong ni apa, satu ni apa, yang tu kita akan tengok dalam variable view. Saya akan go very fast sebab you all dah baca. Kita pun tak nak lama-lama online kan. Ini dia panggil variable view. Variable view ni adalah dia tunjuk metadata information tentang makna variable tu. Kita letak sebagai apa? Satu sebagai lelaki, kosong sebagai perempuan. Itu dia maksud dia. Kalau dia akan kalau orang yang tak guna SPSS dia rasa macam Excel workbook ni lebih kurang lah dengan SPSS data editor ni sebab saya tak pandai sangat dengan Excel, so saya tak familiar dengan Excel, so saya tak sure lah. Okay. Inilah yang saya maksudkan dengan variable tadi. Okay, variable dia apa? Gender, birthday, source, sumber pendapatan. Lepas tu jenis apa? Jenis numerik. Ini jenis tarikh. Ini jenis dari segi RM lah. Kalau kita kak. Okay. Apa yang kita nak label kat situ? ID ni adalah identification. Kita letak unique person identifier. Maksudnya mungkin kita letak nama dia ke. Macam tu kan. So, itulah variable. Inilah variable. Okay. Macam mana kita nak analyze di dalam SPSS ni? Okay. Kita tengok ini adalah jenis analyze yang sangat-sangat common. Descriptive analysis. So bila kita buka SPSS nanti, kita akan belajar. Saya rasa macam nak kena belajar minggu depan. Bukan, selepas habis SEM. Sebab nak kena pergi makmal juga. Kalau saya nak suruh you all install akan jadi problem. Sebab ni software ni dia macam susah sikit lah. So untuk esok saya akan tukar tajuk lain lah insyaAllah. So ini adalah common lah, deskriptif. Macam kita nak kira berapa jumlah lah. Kalau kita ada data banyak, kita nak kira dengan jari, tak cukup jari. So kita suruh SPSS tolong kira. So dia tahulah.
Selain dari dia boleh kira frekuensi atau jumlah kekerapan tu, dia boleh kira juga dari segi mean lah, variance lah, standard deviation lah, summary dia lah. So dia boleh kira. So kita hanya perlu pilih yang mana variable yang kita nak suruh dia kira. Kalau nak suruh kira semua, dia kira semua. Kita ambil ni, kita letak kat sini, lepas tu kita pun tekan OK. Lepas tu kita pilih lah, tek kat sini, dia keluarlah result. So mudah lah. So kita nak guna dia pun kita kena tahulah. Jadi untuk you all punya practical test, anda semua akan diberi data dan akan memasukkan data tersebut ke dalam SPSS dan saya akan minta anda run test deskriptif ni lah. Test yang paling simple dan paling mudah. So inilah result dia. Ini dia panggil output window. So lepas kita kira siap semua, kita tekan OK, dia akan keluarlah window ni. Window yang kita bagi arahan kat dia tadi. So ini dah panggil output. Hasil dia lah. Hasil pengiraan dia. Kita buat output ni, dia tidak mengubah apa-apa data di dalam SPSS kan. So jangan bimbang bila kita dah siap output ni, dia akan ubah data tak? Dia tak ubah data. So data tu maintain. Okay, bila kita nak buat report, kita dah dapat dalam output tadi. So kita nak buatlah report kan, kita nak guna. So kita boleh suruh dia buat table, kita suruh dia buat chart, macam-macam dah SPSS tu boleh buat. Dia boleh buat histogram, dia boleh buat plot chart, macam-macam dia boleh buat. Lepas tu kita, saya tunjuk sekali lagi, kita ambil data di sini. Kalau kita nak ambil dalam bentuk table, kita ambil yang ni, kita letak je dalam kita punya report kita lah. Maksudnya dalam Microsoft Word ke, PowerPoint ke, Google Doc ke, tempat mana kita nak letak. Then, kalau ada yang tak faham, boleh tanya terus kan. Okay. Ini reporting dia. So result dia ini dalam Microsoft Word. Perasan tak? Ini Open Office Writer. Maksudnya Microsoft Word lah. So kita daripada output tadi kita tekan right click, kita tekan copy, kita main letak dekat Word ni, paste saja. Tapi tak cantik lah dia punya table ni. Nanti saya akan tunjuk contoh table yang dah siap lah. Okay. SPSS Syntax Editor Window ni adalah dia macam satu lagi kopi of SPSS window supaya bila kita run any test, any apa, dia boleh simpan. So dia macam dia buat duplicate lah. Okay. Kenapa kita guna syntax kalau sudah SPSS sudah cantik kan? Dah maksudnya dah comel dah SPSS. So nak perlu apa nak guna syntax? Dia kata supaya kita boleh simpan apa benda yang kita correct, kita run 2-3 kali. Lepas tu kita boleh dia jadi macam SPSS replicable lah, maksudnya dia replicate. Dia buat satu lagi. So kalau ada lah esok-esok orang petikai, macam mana buat test ni, betul ke tak betul? So kita boleh buka yang ni, window ni, so kita boleh tunjuk apa aktiviti yang kita buat sebelum ni. Okay, ini adalah kerja-kerja yang dia boleh buat kan. Dia boleh open data, dia boleh create table, semua tu. Kita akan pergi one by one. SPSS ni dia ada format data dia sendiri lah. Dan data dia ni boleh deal lah dengan benda-benda lain. Maksudnya file-file lain boleh baca lah file dia tu. Okay, dia boleh edit data. Okay, kita ada raw data. Dan kita ada raw data mentah. Dia yang perlu diedit lah. Maksudnya kita kena buat, kita nak cari mean dia, kita nak cari median dia, kita nak cari yang kita boleh edit lah. So ini kita suruh SPSS saja buat. So dia ada banyak fungsi-fungsi numeric function, string function. Maksudnya dia boleh susun daripada yang besar ke yang kecil. Lepas tu dari segi date function, kita boleh susun ikut tahun, ikut lah. Dari segi table dan chart, macam ada background music je kat belakang. Ini anak kucing ke? Kucing dia melalak.
Punya anak kucing tu. Masuk kelas juga dia. Okey, ini adalah jadual dan chapter. Maksudnya SPSS boleh buat. Dia kata all basic tables and charts can be created easily and fast in SPSS. So kita suruh dia buat je. Tapi udahlah. Dia kata tend to be ugly and often have a clumsy layout. So kalau nak comel-comel kita buat balik lah guna dalam Microsoft PowerPoint ke, dalam Word ke, kita boleh buat balik lah. Maksudnya kalau kita tak nak guna graf dia, boleh juga. Tapi biasanya graf-graf macam histogram, plot chart, semua tu kita guna je daripada SPSS sebab kita tak nak tak nak masuk data 2-3 kali ke. Okey. Ini adalah statistik yang SPSS boleh buat deh. Dia ada banyak test yang dia boleh buat. Dia boleh buat t-test. Get your ears familiar with these words lah supaya esok-esok bila orang sebut kena buat t-test ni. Maksudnya kita tahulah dia menggunakan apps SPSS ni. Dia ada t-test, chi-square, ANOVA, regression, non-parametric, factor analysis. Ini adalah analisis yang dia boleh buat. Okey, parametrik. Parametrik ni apa? Okay. Yang menggunakan dia satu branch statistik. Ingat tak dulu saya kata masa kita buat sampling data tu kan, kita nak buat assumption, kita nak kata data yang kita dapat ni kita boleh kata untuk keseluruhan population. Ni lah nak guna test ni. So bila kita dapat daripada result test macam ni lah kita boleh kata, maksudnya assumption that the sample data are derived from a normal population and drawn randomly from population. Maksudnya kita boleh buktikan bahawa kita ambil data ni daripada normal population. Dalam SPSS dia akan keluar macam graf yang berbentuk loceng. So kalau graf tu sengit ke kanan, sengit ke kiri, itu menunjukkan adalah silap masuk data ataupun data kita ada problem. So SPSS boleh buat. Maksudnya kalau kita dapat graf yang macam bentuk loceng, loceng besar tu, bulat molek tu, itu kita boleh kata okay, normal population. So kita boleh dia offer statistical power to detect and effect. Maksudnya kita boleh tahulah dari segi sama ada data collection kita tu ada masalah ataupun tak. Ini adalah test-test dia. Parametric test, one sample t-test, independent sample t-test, dependent sample t-test, correlation, PET t-test, apa semua tu, itu kan independent t-test. Ini biasanya test-test ni kita buat kalau kita buat research yang berbentuk eksperimen. Kita ada 2 grup. Kita nak bandingkan grup 1 dengan grup 2. Itu one sample t-test. Kalau tak nak banding, one sample t-test. Kalau independent dengan dependent ni, kalau ada 2 grup, kita nak tengok grup mana yang result dia bagus. Okay, ini non-parametric. Ini adalah term-term yang you all just have to dengar je lah. Tak payah duduk fikir sebab saya tak akan suruh lah buat test macam ni kan. Okay, yang ini tentang sama jugalah untuk tengok dari segi assumption dekat ordinal scale. Itu term-term yang nanti pening kepala deh. Okay. Ini non-parametric test. Okay, apa beza antara para dengan non-para? Para ni kita dengar sedap je nama-nama dia deh. Tapi bila non-parametric ni tengok nama dia pelik-pelik semua. Kan? Berdasarkan nama orang semua ni. Ruskal, Wallis, Man Whitney, Scientist, Wilcoxon. So banyak-banyak nama yang pelik. Itu menunjukkan itu adalah non-parametric test. Okay. Ada soalan kan tadi? Boleh jawab kan? Kalau dalam banyak-banyak pilihan yang saya bagi tu ada satu nama pelik, so dah tu kan? Alright. Okay, linear regression. Tadi saya bagi nota tadi, saya tertinggal satu statement yang ke atas ni. Menyebabkan ada siapa nama dia confused dan dia nampak macam tak ada beza antara linear dengan regression. So inilah statement yang saya tak masukkan tadi. So saya masukkan teruslah, ingat nak explain je kan? Okay, in statistics, linear regression is an approach for modeling the relationship between a scalar dependent dia antara Y dengan X. Itu kita tengok linear regression lah. Dia dalam linear regression ni dia kena buat dua-dua ni. Simple linear regression kena buat, multiple linear regression kena buat. Bila kita run simple linear regression ni kita dapat satu result.
Tapi kita kena run juga yang ni, dia akan dapat result yang lagi kemah. Orang Kelantan kata kemah lah, maksudnya memang firm lah kita akan guna result yang ni. Nanti saya tunjuk contoh. Okay, apa beza dengan non-linear ni? It's a form of regression analysis in which observational data are modeled by a function, which is a non-linear combination of the model parameters. Yang ni saya tak ada pengalaman run test non-linear regression ni, saya ada pengalaman untuk run yang linear regression saja. So yang ni statistician dia tahulah nak menentukan sama ada kita punya result ni kena run ke tak test ni. Okay, statistician memang pandailah nak bagi tahu. Okay, dia akan tengok objektif research kita, dia akan kata, okay, untuk objektif ni kena run test apa? Linear regression, non-linear regression. Itu dah. So dia ada dua, quadratic regression dengan multiple logistic regression. Kalau dua saja benda yang kita nak bandingkan, kita guna quadratic regression. Kalau kita nak bandingkan lebih pada dua variable tu, so kena run multiple logistik. Sama juga dengan macam linear regression tadi. Kalau dua, yang tadi simple linear regression. Yang ni quadratic regression. Ni beza dia. Alright. So tak payah bimbang dengan test-test ni. Nanti bila kita buka SPSS, kita akan nampak. Okay, bila kita dah dapat data tadi, kita dah proses, kita dah dapat keputusan kita nak. So kita boleh simpanlah sebagai data Microsoft Excel, plain text, maksudnya dalam bentuk macam ni lah. Kita boleh save je file yang data tadi. Kita kita buat run banyak kali walaupun kita dapat output banyak kali pun kita tak save semua. Kadang-kadang kita delete macam tu je. Kita save yang kita nak je. Sebab kita boleh run banyak kali. Kita rasa macam tak kena test ni, kita run test lain macam tu. The option for output are even more elaborate. Charts are often copy paste as image. Kita boleh copy paste je. Tak perlu nak save susah-susah lah. Kita boleh save table dia, tapi table dia tak cantik, kita akan buat table kita sendirilah. Okay, beside copy pasting individual output item, all item can be export in one go to PDF. Maksudnya kita boleh save sebagai PDF. Daripada kita nak copy paste tu tak payah, kita save PDF saja. A terrific strategy for writing a report is creating okay. Maksudnya bila kita nak kita kena ni lah work with nicely style. Okay, memang tak akan lah. Memang tak akan dapat lah kita dapat chart dengan table yang cantik daripada SPSS. Memang kita kena buat sendirilah. Untuk masuk dalam report kita perlu buat canggih-canggih sendiri. Okay, ni references. Okay, with that, thank you very much. Saya akan tunjuk contoh result di dalam ni. Still nampak ke skrin tu? Nampak ke skrin? Nampak Puan. Tak nampak? Nampak. Okay, nampak. Sekejap saya buka dah saya mana lah. Oh, sorry. Okay, ini adalah chapter result. Saya punya thesis master lah. Bila kita buat ayat cantik-cantik ni, kita akan buat pilih yang ayat yang ni dulu. Maksudnya yang kita tengok yang paling banyak, yang paling sikit. So bila kita buat table, kita buat macam ni lah. Cantik-cantik lah, maksudnya tak ada line. Kita kena buat sendiri lah. Dan data daripada output tadi kita pilih. Bukan kita masukkan semua. Kita nak min, dia bagi juga sum ke semua, tak nak. Kita nak min saja. So kita masukkan min saja. Okay, ini contoh yang frekuensi. Okay, ini adalah chart yang kita boleh buat. Okay, ini adalah simple logistic regression. Inilah result dia. Dia ada just the OR work lah. So dalam bila dia keluar output tu kita kena tahu nak ambil value mana. Barulah kita nak. Yang penting kita nak tengok value ni. Yang ni lah perkara yang paling penting yang kita nak tengok dalam kebanyakan test. P-value ni sangat penting. Sebab bila kita buat hipotesis, kita akan kata semua yang mempunyai nilai daripada 0.005 itu adalah bagus. Macam itulah biasanya. So ini adalah simple logistik dah. Kita tengok multiple logistik pula. Yang ni simple juga. Saya pergi lagi.
Kalau simple logistik, yang ni linear regression kan. Yang ni rasanya ni. Oh loh, semua simple logistik. Dia ada dalam chapter lain. Dia bila multiple logistik kan, dia tak ada lah ni banyak-banyak ni. Dia tinggal 2-3 je result dia. Tak apalah sebab tak cukup masa. Nanti hopefully result dia sama je. Dia ada juga work statistic adjusted OR tapi dia punya variable ni tak banyak sebanyak ini. Bila kita run test multiple logistik ni dia tak jadilah sebanyak ini. Dia akan mungkin ada 2 atau 3 sahaja. Faktor yang dia panggil significant lah. Alright.